Khutbah hari ini dikhaskan untuk beberapa ayat dari surah Ar-Rahman, salah satu surah Al-Quran yang terkenal. Allah Azza wa Jal mengulangi frasa yang sama berulang kali, kekerapan yang tak biasa kita dengar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Allah Azza wa Jal dengan cara yang sangat tegas menyatakan, apa lagi nikmat, apa lagi perkara yang menakjubkan, apa lagi perkara luar biasa yang telah dilakukan oleh Rabb kamu yang kamu akan nafikan lagi. Berapa banyak lagi yang boleh kamu abaikan? Berapa banyak lagi yang dapat Allah lakukan untuk kamu di sekeliling kamu? Dan kamu pula berpura-pura itu bukan Allah Azza wa Jal yang melakukannya semua. Betapa butanya kamu ni. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengajukan soalan itu berulang-ulang kali dalam surah ini. Mengapa Allah mengulangnya seperti itu? Dan ini juga sangat membingungkan kerana pada awalnya Allah berkata tentang apa yang dia telah ciptakan di dunia. Dan kemudian tanya soalan itu. Kemudian pula dia akan mula menggambarkan hari penghakiman dan tanyakan soalan itu lagi. Kemudian pula beberapa ayat mengenai Jahannam dan tanyakan soalan itu lagi. Kemudian beberapa ayat mengenai Jannah dan tanyakan soalan itu lagi. Jadi ia bukannya seperti subjek yang sama semua. Terdapat 5 subjek yang berbeza dalam surah ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tanyakan soalan yang sama ini berulang-ulang kali. Quran adalah bilisanin Arabiyyin mubin. Dan Allah juga berkata, illa bilisani qaumih. Utusan muncul dalam bahasa mereka sendiri. Dan bahasa Arab Al-Quran sangat jelas. Dalam kata lain, kamu tak payah nak ketengahkan apa-apa penjelasan falsafah ke atau teknikal ke yang merumitkan keadaan. Sebenarnya ini sangat semula jadi, jelas dan biasa. Apabila seseorang marah kepada kamu, mereka akan mengulangi diri mereka sendiri berkali-kali. Contohnya, seorang guru menjerit kepada pelajar kerana kebanyakan mereka gagal dalam ujian. Bukankah kita dah bincang tentang perkara ini? Bukankah kita telah mengulas benda ini 100 kali? Adakah saya tak pernah mengajar kamu? Adakah saya tidak menjalankan tugas saya dengan baik? Dengan kata lain, apabila seseorang guru mengulangi soalan-soalan itu, ungkapan berbunyi macam, saya telah melakukan semua yang saya mampu, mengapa kamu tak boleh buat kerja kamu? Semakin dia mengulangi soalan itu, semakin marah dia. Dan betapa kecewa dia dengan dorang yang telah mengambil kesempatan seseorang guru yang telah melakukan semua yang dia boleh untuk setiap pelajar. Kalau siapa nak tanya lagi, saya takkan balik rumah sampai kamu faham. Saya duduk sini hari-hari tolong kamu dalam apa saja yang saya boleh. Dan kamu masih melakukan ini. Dan kamu masih gagal dalam peperiksaan. Dan kamu masih terlepas pandang jawapan yang ada depan mata kamu tu. Allah Azza wa Jal, walaupun sangat marahnya dia dalam surah ini, ia sangat mengagumkan. Dia masih dapat memulakan dengan salah satu namanya, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kerana jika dia bukan Ar-Rahman, maka sesiapa yang membuat Allah marah seperti ini, mereka tidak akan wujud lagi. Mereka pasti sudah dihukum Allah. Jadi, maksud surah ini ialah kamu dan saya atau manusia telah membuat Allah sangat kecewa. Dan satu-satunya sebab Allah tidak melaksanakan apa yang kita layak terima kerana dia adalah Ar-Rahman. Terutamanya kepada penonton pertama Rasulullah SAW. Allah Azza wa Jal sedang bercakap dengan Quraisy. Sudah 10 tahun Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada penduduk Mekah. Dan kemudian pula datangnya surah Ar-Rahman. Jadi ini adalah masa yang sudah lama dalam era Mekah apabila surah Ar-Rahman ini diturunkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak menghantar Rasulnya kecuali tindakan untuk menjaga, memberi kasih sayang dan belas kasihan untuk semua bangsa dan semua manusia. Tetapi nikmat khas itu telah dilakukan untuk huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan. Di kalangan orang-orang yang ummi, tak reti tulis atau baca, orang Arab ini yang tidak mempunyai peradaban, mereka tidak mempunyai bangunan besar, mereka tidak mempunyai tentera yang hebat, mereka tidak mempunyai pencapaian yang hebat, mereka tak mempunyai apa-apa langsung pun. Di dunia, pada masa itu, mereka tak terkenal pun dan Allah memutuskan untuk menghantar Rasulnya yang terhebat kepada mereka. Mungkin mereka tak hebat dari segi duniawi, tapi mungkin mereka ni hebat dari segi rohani kot. Mungkin ini adalah orang-orang yang menyembah Allah atau telah membuktikan diri mereka sebagai ibadah Allah. Tak juga, mereka ini juga dari kalangan orang-orang yang melakukan syirik. Jadi, dalam pengertian duniawi, mereka adalah yang paling mundur. Dan dalam erti kata rohani, mereka juga pun yang paling mundur. Dan jangan cakap mereka ni yang paling mundur dari segi rohani. Anda tahu di India atau di China atau di tempat lain, anda akan jumpa kuil Buddha dan kuil Hindu dan perkara seperti itu. Tapi di sini anda menjumpai rumah Allah yang telah dibina oleh Ibrahim AS. Dan ia telah berubah menjadi tempat berhala sebabkan dorang ni.
Jauh lebih buruk jenayahnya dari tempat berhala yang lain. Di tempat lain, mereka telah membinanya untuk menyembah berhala dari mulanya. Tetapi kat sini, mereka sebenarnya telah mengambil tempat yang suci Mekah dan merosakkan tempat itu. Jadi mereka dalam erti kata kerohanian yang paling mundur dan dalam pengertian duniawi juga yang paling mundur. Orang-orang yang telah jauh diketepikan, tak berguna. Bahkan Empire Rome tidak mahu menakluk mereka. Tak laku, tak berminat. Sebab mereka tak berminat dengan dorang ni. Apa mereka boleh dapat dari padang pasir, kan? Mereka tak peduli. Empire Parsi pun tak mahu takluk mereka. Mereka ditinggalkan bersendirian dengan hal-hal mereka sendiri. Mengembala dan sebagai orang badui di padang pasir. Itu aja. Mereka dibiarkan begitu saja. Dan tapi orang-orang itulah yang telah dipilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikurniakan yang terbaik antara semua utusan sallallahu alaihi wasallam, yang paling luar biasa, yang dihantar sebagai model kepada seluruh umat manusia. Dan kemudian pula dia memberikan wahyu terbesar dan terakhir Al-Quran kepada dorang tu. Dan kemudian pula dia memutuskan dia tidak akan memberikannya semuanya sekaligus. Dia akan memberikannya kepada mereka terlebih dahulu dalam bahasa mereka, dari orang yang sudah mereka hormati dari awal, jadi mereka boleh cenderung untuk dengar. Dan di atas semua itu, dia akan memberikannya kepada mereka ala muktin, sedikit demi sedikit dan pada kadar dan masa yang tepat supaya mudah untuk mereka belajar. Kamu cuba tengok ni betul-betul. Dalam pendidikan yang bagus, terutamanya, kamu memerlukan guru yang bagus. Kamu memerlukan kurikulum yang bagus. Kamu juga memerlukan pengalaman belajar yang baik supaya guru boleh dapat berhubung dengan keadaan situasi kamu. Semua itu sangat perfect ketika datang ke Quraisy. Anda tidak boleh lagi mencari guru yang lebih baik. Inni bu'istu mu'alliman. Aku dihantar sebagai guru. Semua guru yang wujud setelah beliau akan mendapatkan inspirasi dari cara pengajarannya. Kamu pula tidak boleh lagi mendapatkan kurikulum yang lebih baik daripada kata-kata Allah sendiri. Ia tak boleh dapat dirancang dengan lebih baik lagi untuk memenuhi keperluan kamu kerana dialah yang telah menciptakan kamu dan kemudian dia menghantar arahan ini kepada kamu. Ala ya'lamu man khalaq. Jadi mereka sepatutnya yang paling bersyukur dari semua orang di dunia bahawa mereka telah menerima Al-Quran ini. Mereka menerima kurniaan ini dan selama 10 tahun ini, apa pula yang telah mereka buat? Mereka telah mempermainkan Nabi ini. Mereka bahkan cuba menyeksa dan memukulnya. Mereka telah mengabaikan Al-Quran ini, tidak menghiraukan pelajaran yang Allah berikan pada mereka. Dan by the way, ketika mereka melakukan semua ini dengan utusan Allah dan ketika mereka melakukan ini dengan kitab Allah, Allah mempunyai hak untuk menghukum. Dan bukannya seperti Allah tidak pernah melakukannya sebelum ini. Dia telah baginya kepada bangsa-bangsa lain sebelum ini, tapi dia tak melakukannya itu kepada mereka. Dan kemudian mereka berkata, "Oi, mengapa kamu terus bagi tahu kita selalu perkara itu? Bangsa Nuh dibanjiri, bangsa Lut dihujani api dari langit. Bangsa ini pula mempunyai angin kuat yang datang dan memukul mereka. Dan bangsa ini pula mengalami gempa bumi. Mengapa kamu tak menghukum saja kita ni? Kita dah dengar ceramah kamu banyak kali lah. Benda sama berkali-kali bertahun-tahun. Kami dah dengar cerita ni banyak kali. Bawalah sini hukuman. Jom kita nak tengok." Wa yasta'jilunaka bil azab. Secara literalnya, mereka telah benar-benar mengatakan ini semua. Quran menyebutkannya. Mereka cuba menggesa kamu suruh cepatkan. Bawalah sini. Bawalah hukuman cepat. Cepatlah. Mari kita percepatkan proses ini. Dan sebagai tindak balas kepada semua itu, Allah berfirman, Ar-Rahman. Kamu telah membuat aku sungguh marah. Kamu memang sangat layak dapat apa yang kamu mahu. Tapi aku akan menjadi Ar-Rahman kepada kamu. Dan aku akan bercakap dengan kamu dengan cara lain. Inilah rahmah Allah. Kenapa ini adalah wahyu terakhir? Kita orang Islam perlu memahaminya. Allah Azza wa Jal ketika bangsa-bangsa sebelumnya menentang dia akan memusnahkan mereka semua. Mereka akan terus lenyap dari muka bumi ini. Tapi Allah kurniakan rahmahnya seperti yang tidak pernah dilakukan sebelum ini dalam sejarah semua Nabi dan menghantarkan Rasulullah SAW dan menghantar kalamnya yang paling penyayang.